Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa afla syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang layak menerima segala pujian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberi nikmat kepada kita semua, maka segalanya miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipuji oleh Allah taala dengan akhlaknya yang mulia, dengan kasih sayangnya kepada umatnya, dan juga dengan dakwahnya yang gigih untuk mengajak manusia kepada Allah dan juga pada jalan kebahagiaan. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam, bicara ilmu kitab hikam, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah taala kerana Allah taala telah memberikan kepada negara kita kemerdekaan daripada penjajahan orang-orang daripada penjajahan, sehingga kita dapat memerintah sendiri. Namun yang paling penting, kemerdekaan adalah kita dapat membebaskan diri kita daripada hawa nafsu, dan kita dapat membebaskan diri kita daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita ucapkan selamat datang kepada semua para jemaah, sama ada yang berada di Semenanjung ini ataupun di Sabah Sarawak ataupun di Singapura dan di mana saja berada. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Kita sampai pada muka surat 87 yang paling bawah hujung sekali. Kemudian kita terus sambung pada muka surat 88. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Faz-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim as-sana'u min khalqi wal 'arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika min al-haqqi. Maksudnya, maka segala orang yang zahid itu, yakni orang yang zuhud itu, apabila dipuji mereka itu, maka duka cita hati mereka itu. Katanya segala orang yang ataupun golongan orang yang zuhud ini, orang yang zuhud itu ini apabila dipuji mereka itu, maka duka cita hati mereka itu, kerana pandang mereka itu puji daripada segala makhluk juga. Dia merasa duka cita kerana dia memandang bahawa pujian itu datang daripada makhluk. Maka adalah mereka itu terdinding daripada hak dengan segala makhluk. Maka dia orang ini duka cita. Kerana apa? Kerana dia duka cita, bimbang, dia takut terdinding dengan Allah disebabkan makhluk. Bila makhluk puji dia, dia bimbang, takut terdinding dia dengan Allah Ta'ala. Ini orang yang zahid. Zuhad, yakni orang yang zuhud. Ataupun dikenali dengan orang yang ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dan segala orang yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, wal arifu idza mudihu. Dan orang yang arif itu, apabila dipuji mereka itu, maka suka hati mereka itu. Orang arif ini dipuji, mereka suka hati. Kenapa mereka suka hati? Kerana pandangan mereka itu adalah puji itu daripada Allah. Dia merasa gembira kerana dia melihat bahawa puji itu datang daripada Allah.
Allah nak puji dia, Allah datangkan dia. Datangkan pada makhluk tadi. Dan dia juga bergembira kerana orang yang memuji dia, dia telah melihat orang itu telah memuji Allah. Sebab tu dia gembira. Lalu dikatakan bahawa kerana pandang mereka itu adalah puji itu daripada Tuhan yang sebenar. Kerana dia melihat pujian itu datang daripada Allah. Dia tidak melihat pada makhluk. Maka adalah mereka itu terdinding daripada segala makhluk dengan hak. Kerana dia terdinding, terhijab dengan makhluk. Dia sudah tidak nampak makhluk. Kerana dia telah melihat itu datang daripada Allah. Datang daripada Allah Ta'ala semata-mata. Yakni, bahawasanya segala orang yang zahid di dalam ghaibnya daripada Allah itu, maka mereka itu tiada memandang mereka itu melainkan segala makhluk. Orang yang zahid ini adalah orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelum kita masuk ini, kita masuk mengenai orang yang zahid, orang yang arif ini, maka kita nak datangkan golongan orang yang mendapat pujian itu. Ada 4 golongan. Golongan yang dapat orang yang mendapat pujian itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang telah kita bahaskan sebelum daripada ini. Dan perbahasan sebelum pada ini sebenarnya kita membahaskan ada 2 golongan. Golongan yang pertama dia panggil golongan al-awamul jahilun. Orang awam yang jahil. Orang awam yang jahil. Ini golongan yang pertama, iaitu golongan yang kita bahaskan terdahulu. Yakni orang awam yang jahil ini adalah orang yang masih dikuasai nafsu. Orang yang masih dikuasai nafsu dan pandangannya hanya kepada makhluk. Hanya kepada makhluk. Dan tiada di dalam hatinya itu Allah. Sedikit pun dia tak fikir Allah. Dia tak fikir. Bila dia buat, dia tak fikir untuk Allah memuji dia. Tidak. Dia buat, dia tak fikir apa Allah kehendaki. Yang dia nak, dia kehendaki nafsu dia sahaja. Maka dia inginkan pujian. Walaupun yang dia lakukan sesuatu yang inginkan pujian itu tidak menepati kehendak Allah. Tapi yang penting tak kira. Yang penting dia dapat pujian saja. Maka dia pun cari jalan untuk mendapat pujian. Maka dia memperelokkan baju dia. Wajahnya dipercantikkan. Contohnya. Untuk dapat pujian. Ataupun dari segi amal. Dia rajin menginfakkan harta pada jalan Allah. Tetapi ketika mana dia menginfakkan harta, dia mai fikir, dia kata. Maknanya kalaulah dia tunjuk dia infak hartanya pada jalan Allah, dia akan fikir, nanti orang akan bagi komen ke dia yang baik-baik. Contoh. Nanti orang akan puji dia. Orang akan puji dia. Maka yang dia fikir itu makhluk saja. Makhluk saja yang dia fikir. Orang yang macam ini dia panggil orang awam yang jahil. Ini perbahasan kita pada hikam yang lalu. Hanya disimpulkan pada matan ini. Dan pada malam ini adalah matan pada malam ini. Matan yang kesimpulan dalam bab puji memuji. Dan dia ada 4 matan. Jadi kita dah bicara 3. Ini matan dia. Yang keempat memberi kesimpulan mengenai puji memuji. Maka golongan yang pertama ini, al-awamu jahilun, mereka adalah orang yang dikuasai oleh nafsu, pandangannya makhluk sahaja. Orang ini apabila dipuji dia gembira. Orang awam yang jahil ini bila dipuji gembira kerana telah tercapai maksudnya. Kerana perbuatan dia yang dia buat memang untuk mendapat pujian. Maka dia pun infaklah harta untuk dapat pujian. Dia pun berceramah untuk dapat pujian. Dia ini sembahyang sunat untuk dapat pujian. Dapat pujian. Dia menghafal ilmu
Quran untuk dapat pujian, maka orang ini dikira orang yang dikuasai oleh nafsu, dan dia apabila dipuji, dia gembira kerana telah mencapai maksudnya. Ini adalah orang yang terdinding dengan Allah. Maka apabila dicela, bila dia cela, dia infak fi sabilillah, dia tolong orang cela dia, dia rasa sempit hati, dia rasa sedih. Dia rasa sedih. Bila dia rasa sedih, dia pun kerana apa? Kerana tidak dapat yang dia inginkan. Yang dia inginkan itu pujian. Tetapi orang tak puji dia, orang cela dia, maka dia sedih. Ketika itu dia merasa sedih. Kerana yang dia inginkan pujian, yang dapatnya celaan. Lalu dia kata, saya buat baik dah, tapi orang cela kat saya. Rupanya, saya buat baik, saya inginkan pujian orang. Bukti dia inginkan pujian orang itu adalah, apabila dia buat satu perkara, dia tak dapat pujian, dia bersedih. Dia bersedih. Ini orang awam. Orang yang macam ini dikatakan orang yang hatinya kosong dengan Allah. Orang yang amalnya tidak dipandang oleh Allah. Wal'iyazubillah. Berkata ahli sufi. Orang yang begini, orang awam yang kita puji dia, dia gembira, kita kata dia sedih. Dia sedih. Maka berkata ahli sufi, orang begini dilarang memujinya, yakni berdosa. Berdosa kita puji. Kerana kalau kita puji, dia menjadi bangga. Semakin dipuji, semakin bangga. Semakin dipuji, semakin bangga. Semakin dipuji, semakin suka dipuji. Semakin kita puji dia, dia kau suka dipuji. Maka ini bangga. Maka puji ini, puji kita kepada dia bagaikan kita sembelih tengkok dia. Nabi SAW mengatakan, qata'ta unuka sahibika. Kamu telah memotong tengkuk sahabat kamu. Maka ini golongan yang pertama. Kita tak tahu. Boleh jadi ni golongan kita. Ini boleh jadi kita masuk golongan ini. Wallahu a'lam. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah golongan al-muriduna as-salikunan. Orang yang berjalan, yang berkehendak kepada Allah dalam keadaan berjalan. Masih lagi berjalan kepada Allah. Orang yang berjalan kepada Allah. Ini peringkat orang salik. Tadi orang awam. Ini peringkat orang salik. Orang salik maknanya dia ini orang yang dia ini beramal untuk menghidupkan hatinya, nak melawan hawa nafsu. Dan dia menjalani tariqah, perjalanan kepada Allah. Orang yang macam ini, orang yang dalam berjalan lagi. Belum sampai lagi, dia tengah berjalan. Orang yang tengah sibuk menghidupkan hatinya dalam melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Maka ini orang yang sudah melalui jalan maqam taubat contohnya. Lalu dia ini menjalani tariqah kepada Allah, menjalani jalan tariqah, beramal dengan Allah Ta'ala kepada Allah. Orang yang macam ini, apabila dia dipuji, dia jadi takut. Bila dipuji, dia jadi takut. Takut lemah ibadat dan takut dikalahkan nafsu. Yang dia fikir, kalau aku dipuji nanti, aku nanti jadi lemah ibadat. Dan aku pun bimbang takut dikalahkan nafsu. Ini orang yang dalam berjalan. Orang ini kalau tidak dibimbing oleh gurunya, maka dia masih lagi tidak selamat. Ada takut dia tu bukan takut sebenar-benar pada Allah. Takut dia kepada fikirnya, kepada nafsu dia. Kalau orang puji-puji aku ni, dia pun mari bimbang, mari takut. Nanti aku ini
dia puji, nanti aku akan ikut hawa nafsu aku. Maka dia dipuji rasa takut. Takut lemah amal ibadat dan takut dikalahkan nafsu. Ini dia puji. Golongan orang yang salib berjalan pada Allah. Dan apabila dicela, dia rasa gembira. Kerana maknanya kerana bila dia cela, dia dapat kalahkan nafsu. Dia dapat kalahkan nafsu tadi ataupun dapat melemahkan nafsu dan dia bolehlah menumpukan berzikir kepada Allah. Ni sudah bagus. Golongan kedua ini kita panggil golongan salib. Gembira. Tapi gembira kerana apa? Gembira kerana dia dapat menghidupkan ibadah dia dan dia dapat melemahkan nafsu yang buruk dia tadi. Ini golongan yang kedua. Dapat golongan yang kedua pun, alhamdulillah. Moga-moga pergi golongan yang ketiga. Maka golongan pertama dia panggil golongan awam yang jahil. Ini bahaya. Inilah kebanyakan kita. Walaupun dia ustaz sekalipun, walaupun dia pendakwah, hatta walaupun dia tok guru sekalipun, boleh jadi dia masuk dalam orang awam lagi. Bila orang kata ke dia jadi sedih. Bila orang puji, dia gembira. Gembira. Dan bagi dia jadi semangat beribadat bukan kerana apa? Kerana setelah mendapat pujian. Maka ramai manusia bila dapat pujian dia semangat beribadat. Lalu semangat beribadat itu kerana mencari pujian. Ini maknanya tercela. Tercela. Ini golongan awam yang jahil. Golongan yang kedua, golongan yang salikun, golongan yang berjalan, golongan yang sibuk menghidupkan ibadat, melakukan amal ibadat dan sibuk melawan hawa nafsu. Menghidupkan hati dengan melawan hawa nafsu. Bila dipuji takut. Takut dia tu pada apa? Takut dia kalah dengan nafsu. Takut dia lemah. Tapi bila dia cela, dia rasa gembira. Kerana apa? Kerana kalau orang cela dia, nanti dia ini boleh maknanya melemahkan nafsu dia tadi. Nafsu dia tadi. Ini golongan yang kedua. Golongan ini lebih baik daripada golongan yang pertama tadi. Golongan yang ketiga, yang ni yang kita bahaskan. Golongan yang ketiga, dia panggil zuhad. Zuhad ini ahli ibadat. Ahli ibadat. Maka, golongan yang ketiga ini yang kita bicara pada malam ini, adalah orang yang zahid di dalamnya ghaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni orang yang menghabiskan masanya dengan ibadat dan dia ini lari daripada makhluk kerana mencari Allah. Mencari Allah. Dia dah lari pada makhluk kerana dia maknanya mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia hanya beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia sudah tidak fikir lagi pandangan makhluk. Sudah tidak lagi melihat kepada pandangan makhluk. Orang yang macam ini, apabila dipuji, orang dia panggil ubaduz zuhad, ahli ibadat yang zuhud. Orang yang kuat beribadat. Apabila dia puji, dia tidak suka. Dia tidak suka dan dia rasa takut terganggu amal ibadatnya. Hati dia ini sempit. Bila dia puji, hati dia bimbang jauh dengan Allah. Bila dipuji, hati bimbang. Tidak suka, takut dan memikirkan, dia memandang dia ini takut dia jauh dengan Allah. Maka orang yang macam ini, perbuatan puji ini perbuatan yang dia tak suka. Dia lebih mencari agar orang tidak memuji dia. Kata ulama sufi, kadang-kadang orang-orang macam ni pakai pakaian buruk-buruk je. Pakai pakaian buruk-buruk saja. Bukan tidak bersyukur nikmat, tapi dia tidak mahu orang puji dia.
Kadang-kadang orang yang macam ini, kadang-kadangnya duduk jauh-jauh pada orang. Duduk jauh-jauh pada orang. Maknanya, kenapa? Kerana tak suka dikenali. Kadang-kadang orang yang macam ini, maknanya tidak suka menonjol diri. Walaupun Allah memberi kelebihan pada dia, dia tak suka menonjol diri. Dia bimbang kalau dia menonjolkan diri, maka orang akan puji dia. Maka sehingga kan ada orang soleh, bila dipuji dia menangis. Dipuji itu menangis. Bukan dicela menangis, dipuji menangis. Bila dipuji, dia orang yang ahli ibadat yang zuhad ini dipuji, perasaan dia dipuji seperti kita yang kena hina. Seperti kita yang kena cela. Kalau kita kena hina, kita kena cela, kita sedih sangat-sangat. Kita rasa kecewa, kita rasa sedih. Begitulah orang-orang yang ahli zuhud ini, apabila dipuji, dia akan rasa tidak suka, dia akan rasa sedih, dia akan rasa takut. Jauh dia dengan Allah Ta'ala. Dan dia akan rasa bimbang, terganggu amal ibadat dia. Sehingga ada di kalangan mereka itu kadang-kadang berpura-pura mencuri. Berpura-pura mencuri. Sampai orang pun kata pada dia, apa orang alim mencuri? Lalu orang pun jauh. Dia mencari jalan supaya menjauhkan diri dengan orang. Dia adalah orang yang lari dengan makhluk. Bukan masuk lari dengan makhluk itu, maknanya dia tu masuk dalam hutang. Tidak. Tapi maksud lari daripada makhluk, dia mencari jalan supaya makhluk tidak menjadi tumpuan kepada diri dia. Tidak menjadi tumpuan kepada dirinya supaya dia dapat beribadah kepada Allah. Orang yang macam ini tak suka dipuji. Orang yang macam ini semakin dipuji, semakin menangis. Bila dipuji, menangis. Bila dipuji, menangis. Kerana dia ini rasa kalau dia puji, nanti dia semakin jauh dengan Allah. Kerana pandangan dia itu hanya melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang ketiga. Dan apabila dia dicela, orang cela dia, orang kata ke dia, orang hina dia, dia gembira. Orang kata ke dia, orang cela dia, dia gembira. Dia bergembira kerana hatinya merasa lapang. Dia merasa lapang hati dia. Kerana apabila orang mencela dia, sudah pasti orang akan jauhkan dia. Menjauhkan dirinya, orang akan menjauhkan dia. Orang akan memulau dia, orang akan menjauhkan dirinya. Maka dalam keadaan itu, dia boleh melakukan ibadat kepada Allah. Dan dalam orang yang macam inilah yang Nabi sebut, Uhsyus turaba fi wujuhi maddahin. Kamu lemparlah tanah di hadapan orang yang memuji kamu. Orang yang pangkai sampai begini, sampai peringkat kalau dia orang puji, dia sangat rasa tak suka. Maka inilah yang Nabi maksudkan. Turaba. Campakkanlah, lemparkanlah, taburkanlah tanah. Fi wujuhi maddahin, di atas wajah orang-orang yang memuji. Sebab tu kita tak sampai tahap ni, kita jangan lempar tanah atas muka orang. Tapi kita nak bagi tahu, apabila sampai satu peringkat ada setengah orang, kalau pujian itu sangat dibenci. Sangat dibenci pujian tadi. Berbeza dengan orang yang awam jahilun. Orang yang awam, orang jahil, pujian itu sangat disukai. Tetapi dia ini, orang yang zuhad, dia bila mana saja dipuji, dia tidak suka. Bila dicela, dia gembira kerana dia lapang dada bila orang mencela dia. Mencela dia. Maka kerana bila orang cela, orang akan jauhkan dia, maka bolehlah dia beribadat. Kalau tidak, dia mari fikir, terganggu zikirnya, menyebabkan kurang zikirnya, ataupun menyebabkan dia akan sibuk dengan orang. Maka dengan sebab itu, dia tidak mahu. Tidak suka. Maka puji orang ini, dia gembira. Puji dia, dia bersedih. Kalau puji dia, dia akan rasa sedih. Tetapi apabila saja orang cela dia, dia gembira. Ini pelik sikit. Maknanya, ini tak berlaku pada kita. Kerana kita ni
dikira orang-orang yang dikatakan orang yang masih lagi orang awam. Masih lagi orang awam. Sebab itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah ini tidak musibah dengan nikmat sama je. Bila dapat musibah, dia sabar. Bila dapat nikmat, dia bersyukur. Bagi dia, musibah nikmat itu, dia boleh menghadapinya. Dia tetap tenang saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang jiwanya sudah tenang. Maka dalam keadaan macam itu, bila sudah dekat dengan Allah, nak sibukkan diri dengan Allah, maka orang puji dia, tidak suka. Ingat, orang-orang soleh ni kita ingatkan kita nak rapat ke dia. Oh, kita pun jumpalah ulama-ulama, kita jumpa para habaib contohnya. Maka kita nak gembirakan dia, kita pun puji dia. Habib, saya mendapati bahawa Habib di antara orang yang alim. Saya melihat Habib ini di antara orang yang soleh. Kita rasa itulah adab kita dengan dia. Kita gembirakan dia. Tapi hati dia tak suka. Dan Ustaz teringat ada satu orang Syekh, namanya Syekh Yusuf Al-Hasani. Yusuf Al-Hasani mungkin yang mendengar ni ada yang mengenali beliau. Yusuf Al-Hasani dia daripada Syekh Tariqah Sadzuliyah. Dauqawiyah. Satu hari beliau pergi di sebuah pondok. Dan beliau akan berceramah. Jadi tuan guru pondok tadi pun nak jemputlah dia. Bila tuan guru tadi nak jemput dia, maka dia pun buat pembukaan sikit. Dalam pembukaan, dia pun kata, Alhamdulillah pondok kita didatangi oleh satu orang ulama yang soleh, yang alim di kalangan ahlul bait. Orang ni maknanya lalu dipuji. Padahal tuan guru tadi ataupun ustaz tadi yang nak jemput tuan Syekh tadi bercakap Melayu. Tuan Syekh ni tak pandai cakap Melayu. Tuan Syekh pun duduk dengar saja, dijemputkan Syekh tadi supaya menyampaikan ceramah. Maka tuan Syekh tadi pun naiklah. Tuan Syekh pun naik tadi. Bila naik saja, tuan Syekh tadi pun dia kata, aku datang di sini bukan untuk dapat pujian. Aku bukanlah golongan datang ni nak dapat pujian. Aku bukanlah golongan nak dapat ambil kesempatan daripada orang di atas apa yang Allah berikan pada aku. Kata dia, bukan. Aku datang ni nak menyampaikan ilmu, bukan nak dapat pujian-pujian. Ternyata yang dipuji-puji tadi tidak menyenangkan hati dia. Tidak menyenangkan hati. Begitulah sifat orang soleh, tak sama. Orang soleh, kita datang jumpa dia, kita puji dia. Jadi bila kita puji dia, kita pun rasa, maknanya dengan pujian dia tadi, maka membawa kepada dia akan gembira. Rupa-rupanya orang yang soleh ini, apabila dipuji, mereka itu rasa tidak suka. Tidak suka. Kerana apa? Kerana pandang mereka itu, puji itu daripada makhluk. Puji makhluk. Dia tambah puji daripada makhluk. Maka dalam keadaan dia pun hati dia tidak tenang. Tidak suka bila orang puji. Kerana dia tak cari pun pujian makhluk. Dia tidak mencari pujian makhluk. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang macam ini, dia ini maknanya kerana apa dia tidak suka pujian? Kerana dia bimbang dia terpedaya dengan ujian, dengan pujian tadi. Dan juga dia bimbang, takut terganggu dia dalam melakukan ibadah. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak suka pujian. Kerana takut jauh dengan Allah Ta'ala. Dan golongan yang ketiga ini golongan yang gembira dengan celaan. Celaan. Itu pelik kita. Macam mana? Kita ni, adakah termasuk golongan ini? Kalau orang cela kita, gembira kita. Orang puji kita, sedih kita. Sedih kita kalau orang puji kita. Maka ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, kita sambung lagi. Golongan yang keempat, segala orang yang arif itu, hadir mereka itu serta Tuhan. Yang keempat, dia panggil golongan, dia panggil al-arifuna al-wasiluna. Orang arif yang mengenal Allah, yang dalam keadaan telah sampai kepada Allah. Maka yang keempat, al-arifuna al-wasiluna,
orang yang mengenal Allah dan orang yang telah sampai. Orang ini, orang arif ini, yang sampai ini adalah golongan yang berjaya mengendalikan nafsu. Golongan yang berjaya mengendalikan nafsu. Golongan yang menguasai nafsu, dia tidak dikuasai oleh nafsu. Maknanya golongan ini dialah yang mengendali nafsu. Sebab tu katanya orang-orang soleh, dia kata, jadilah kamu orang yang menunggang nafsu. Jangan kamu ditunggang oleh nafsu. Jadilah kamu orang yang menunggang nafsu. Jangan kamu ditunggang oleh nafsu. Maka orang yang keempat ini adalah golongan yang berjaya mengendalikan nafsu. Dan golongan ini adalah golongan yang telah mendapat nafsu mutmainnah. Ataupun lebih tinggi lagi. Radiyah, madiyah, kamilah. Makna gitulah. Golongan yang telah sampai kepada Allah. Tapi lebih kata, golongan keempat ini lebih kepada nafsu mutmainnah. Orang yang sudah tenang hatinya dengan Allah. Dan golongan ini adalah golongan yang menyaksikan Allah. Golongan ini adalah golongan yang menyaksikan Allah. Dia hanya melihat Allah Ta'ala semata-mata. Maka hadir mereka itu serta Tuhan mereka itu. Kerana mereka itu adalah hadir dengan Allah. Dah dekat dengan Allah Ta'ala. Maka adalah mereka itu tiada memandang lainnya daripada Tuhan mereka itu. Mereka tidak pandang yang lain kecuali mereka hanya melihat Allah Ta'ala saja semata-mata. Dan ketika itu pandangan mereka hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ini orang yang telah sampai kepada Allah. Mereka adalah orang yang hatinya sentiasa hidup dengan Allah. Dan nafsu tidak mampu menipu daya dia. Dan hanya pandangan dia, pandangan Allah kepada Allah Ta'ala. Hatinya sentiasa, orang yang telah sampai kepada Allah ini adalah orang yang telah mencapai sifat takwa. Yang ada 3 pada dia. Yang pertama, kesibukan dia dengan beribadah kepada Allah. Dan kesibukan dia beribadah kepada Allah dan berjaya meninggalkan nafsu. Yang kedua, hatinya sentiasa merasa gerun dengan Allah Ta'ala. Ini golongan yang keempat ni. Hatinya sentiasa gerun kepada Allah dan sentiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini golongan yang keempat ini. Dan yang ketiga, sifat dia yang ketiga, golongan yang keempat ni ada 3 sifat. Sifatnya sentiasa menjaga ibadah dan berjaya meninggalkan maksiat. Yang kedua, hati sentiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang kedua rasa takut. Yang ketiga, golongan ini golongan yang hatinya telah benar-benar suci kepada Allah. Ini orang yang hati bersih. Orang yang hati bersih. Ini maknanya. Maka golongan yang keempat ini dia tiada memandang yang lain. Dia hanya memandang kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka apabila dipuji mereka itu, apabila orang puji dia, maka pandang mereka itu adalah puji itu daripada Tuhan. Orang yang keempat, apabila orang puji dia, dia gembira. Gembira. Bila orang puji dia gembira. Kita jangan berasa kita golongan keempat, orang puji kita gembira. Aku tak apa, orang arif al-wasilun. Bukan. Jadi, mereka bila dipuji, dia gembira. Ada kita kadang-kadang, wallahualam, tapi kita tengok, antaranya ada ulama sufi, ketika mana orang puji dia, saya tengok ilmu kamu tinggi, dia gembira, senyum dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia gembira. Lepas tu orang puji lagi, dia senyum dia. Orang yang macam ni, bila dipuji, semakin gembira. Bila dipuji, semakin gembira. Tapi hatinya suci. Hatinya bersih. Maka dia sama kedudukan dari segi zahir seperti orang yang awam yang jahil. Orang awam yang jahil, bila dia puji, dia gembira.
Begitu juga orang yang sampai kepada Allah. Bila dipuji, dia gembira. Orang arif billah ni bila dipuji gembira. Kerana dia telah sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia gembira? Mereka itu dipuji, mereka itu gembira. Dia kata, apabila dipuji mereka itu, maka pandang mereka itu adalah puji itu daripada Allah. Kerana bila dia puji, dia memandang yang memuji itu Allah. Allah yang memuji dia. Maka dia gembira. Gembira tadi. Kerana dia sudah ghaib makhluk. Terdinding dah makhluk. Makhluk itu dah terdinding, terhijab, dah ghaib. Dia hanya nampak Allah. Dia hanya syuhud, memandang kepada Allah. Bila datang orang puji dia, dia melihat Allah yang memuji. Allah yang memujinya. Maka dalam keadaan macam itu, dia gembira. Adalah puji itu daripada Tuhan mereka itu, maka suka hati mereka itu bagi demikian itu, maka hati mereka suka. Walaupun hati mereka itu suka, namun mereka itu bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Seperti sifat bangga, dia bersih. Maknanya daripada sifat bangga, daripada sifat takabur, daripada sifat ujub. Walaupun ketika mana orang puji dia gembira. Orang puji dia gembira. Bila orang puji dia gembira, maka kegembiraan itu bukan bermakna dia merasa bangga. Bukan bermakna dia ini merasa sombong, tidak. Ujub, tidak. Tetapi dia rasa gembira kerana dia melihat orang ini puji, kerana siapa yang datangkan pujian itu Allah. Orang ini tak mampu nak puji dia, kecuali Allah yang datangkan pujian kepada dia. Maka ketika mana orang itu memuji, maka dia melihat itu pujian datang daripada Allah. Mesti jadi gembira. Macam kita contohkan. Maknanya, datang satu orang bawa hadiah. Bawa hadiah. Dan walaupun kita tengok bawa hadiah, walaupun kita tengok orang tu datang bawa hadiah, kita pun tahu hadiah ni bukan daripada dia. Hadiah ni datang daripada orang yang kita kasih. Yang kita kasih. Maka kita pun dapat hadiah. Bila kita dapat hadiah, kita akan rasa gembira. Gembira tu bukan gembira kerana dia. Kerana kita tahu dah bukan daripada dia. Kita tahu hadiah tu datang daripada orang yang kita kasih. Jadi tidak memandang kepada orang yang memberi hadiah, tetapi yang datang wakil beri hadiah tadi, tetapi memandang kepada tuan hadiah yang sebenar. Jadi ketika mana orang memuji dia, dia tak nampak kepada orang yang puji dia tadi. Dia tak nampak pada orang yang puji dia tadi. Tetapi dia nampak siapa? Dia nampak iaitu Allah lah yang memuji. Kerana kalau tidak Allah izinkan orang itu memuji, orang itu tidak akan mampu memuji. Tetapi orang itu puji dia, maka dia nampak ini datang daripada Allah. Maka gembiralah. Dan ketika itu dia melihat Allah itu memuji dia. Allah memuji dia, maka gembiralah hati dia bila mendapat pujian. Pujian. Maka orang yang ini dia tidak nampak makhluk. Walaupun zahirnya makhluk itu datang, puji dia. Maka dia tengok, dia bagi dia yang memuji itu datang daripada Allah Ta'ala. Itu apabila mendapat pujian. Dan dikatakan bahawa orang yang macam ini pula, bila dapat pujian, bila dia dapat pujian tadi, dia rasa gembira. Dan apabila dicela, maka dia bersedih. Macam orang awam jugalah, bersedih. Kenapa dia bersedih? Bersedih kerana malu dia kepada Allah. Malu dia kepada Allah kerana dia melihat bukan orang itu yang mencela dia, tetapi yang mencela itu Allah. Maknanya dia malu dengan Allah. Mungkin dia ada salah dengan Allah. Mungkin dia ini maknanya ada khilaf, ada kesalahan. Maka dia melihat bila orang mencela itu teguran daripada Allah. Maka malu dia dengan Allah. Dan orang ini
sedikit pun tidak ada marah kepada orang yang mencela. Jadi kita akan masuk salah satu daripada 4 golongan. Tak tahu lah kita masuk golongan mana. Yang pastinya yang tukang bercakap ni golongan pertama. Orang awam yang jahil. Maka bila mana orang cela dia, sedikit dia tidak marah kepada orang yang mencela. Sedikit pun dia tidak marah pada orang yang mencela. Maka Syekh Abu Bakar Ibn Salim, kalau tidak silapnya Syekh Abu Bakar Ibn Salim, beliau keluar daripada masjid, orang cela dia. Orang kata dia begini orang kata pada dia. Lalulah dia pun diam ketika itu. Kemudian dia balik, dia pun kata, ya Allah, aku maafkanlah segala kesalahan orang tadi yang mencela aku. Maafkanlah, dia kata, aku maafkan orang yang mencela aku. Lalu dia bertaubat, menangis kepada Allah, bertaubat, menangis. Orang tanya, ya Syekh, apakah yang menyebabkan kau bertaubat? Aku bertaubat disebabkan orang cela aku. Aku bertaubat disebabkan orang cela aku. Macam mana orang yang cela kamu ini bertaubat? Bukan kamu cela orang. Kalau mu kata aku bertaubat kerana cela orang, mu nak sabar kau. Sebab kamu duk cela orang. Tetapi kamu bertaubat kerana orang mencela kamu. Orang mencela kamu. Yang pertama kerana apa? Kerana dia melihat bila datang orang mencela dia, mungkin ada Allah nak tegur dia. Mungkin dia ada dosa-dosa yang tertentu. Dan yang kedua dia kata, aku bertaubat kepada Allah kerana setelah aku balik ke rumah, aku maafkan dia. Sepatutnya ketika mana orang cela, masa tu aku maafkan dia. Maka demikianlah. Ini sifat orang-orang yang soleh. Apabila dicela, mereka bersedih. Ingat, bersedih bukan kerana orang. Maknanya, bukan kerana orang kata ke dia. Tapi bersedih kerana memikirkan boleh jadi ada teguran daripada Allah. Orang ini tak mampu nak mencela. Kecuali Allah datangkan dia supaya mencela. Jadi dia pun fikir, boleh jadi aku ini ada buat salah. Maka dia sedih kerana dia malu dengan Allah. Kerana pandangannya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jadi dalam keadaan macam itu, ini golongan yang keempat. Golongan orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, puji itu daripada Allah mereka, maka suka hati mereka bagi yang demikian itu. Dan adalah dalam yang demikian itu bertambah-tambah di dalam hal mereka itu. Dan di dalam makam mereka itu. Kerana ghaib mereka itu pada diri mereka itu. Dan semakin lagi mendapat pujian, semakin dia ini gembira. Dan semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Gitulah sifat. Macam orang yang jahil kok. Gitu kok. Kau orang puji, kau dekatkan diri dengan Allah. Kau puji, tapi dia mendekatkan diri pada Allah kerana pujian. Kerana melihat makhluk. Beza dengan orang arif ini, dia mendekatkan diri pada Allah kerana melihat Allah. Kerana dia melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang awam, kau puji kau semangat, kerana ingin mencari pandangan makhluk. Tapi orang yang sampai kepada Allah, orang arif ini, kalau dia puji dia kau ibadat, kau puji kau ibadat, kerana apa? Kerana dia nak mendekatkan diri dengan Allah. Dia melihat Allah, dia tidak melihat makhluk. Ini beza dia. Maka dalam keadaan macam itu, mereka ini sudah raib dirinya. Tidak memandang kepada dirinya, tetapi memandang kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang puji dia, dia tak pandang dirinya. Aku ini memang layak dipuji. Tidak. Tetapi bila orang memujinya, dia memandang bahawa orang itu sedang memuji Allah. Bila orang puji Allah, dia gembira. Sebab orang memuji kekasihnya Allah. Dalam waktu yang sama, dia melihat orang itu memuji dia. Ya, hakikatnya Allah yang memuji. Kerana tanpa izin Allah, orang itu tidak mampu memuji. Maka adalah orang yang arif itu melihat segala lisan makhluk itu kalamul haq, lisan makhluk, perkataan manusia itu datang daripada perkataan Allah. Kenapa orang tu puji? Allah datangkan dia supaya puji.
Kenapa orang itu mencela? Allah datangkan dia itu mencela. Allah datangkan dia. Maka lisan-lisan makhluk, lidah-lidah manusia, perkataan-perkataan manusia itu sebenarnya dia melihat itulah kalamul haq, itulah kalam daripada Allah Ta'ala. Maka bila ada orang cela, itulah Allah daripada Allah yang nak mencela dia di atas kekhilafan dia ataupun ketaksiran dia, kecuaian dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah kedudukan orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dipuji, semakin dekat dengan Allah. Kita kalau dipuji, semakin jauh dengan Allah. Kau puji, kau jauh. Kau puji, kau jauh. Ini jahilnya kita. Maknanya, dia panggil orang awam yang jahil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila dipuji, semangat. Sebab itu para jamaah sekalian, kita suka orang buat kebaikan, tak dapat nafi. Bila kita mendengar satu orang ustaz banyak infak, kita gembira. Kita gembira sebab apa? Dia buat kebaikan. Dan kita nak dia teruskan kebaikan. Supaya apa? Supaya kebaikan dia dicontohi oleh orang lain. Namun, jaga berhati-hati. Jangan terlalu melampau-lampau memuji orang. Jangan terlalu melampau-lampau memuji orang, masuk melampau-lampau. Kadang-kadang kita puji sesuatu yang kita tak tahu. Itu melampau-lampau. Kita kata dia ini terlalu banyaklah. Maknanya menginfak harta. Padahal tak banyak mana. Contohnya itu melampau-lampau. Kaya tengok orang ini benar-benar ikhlas. Kita tak tahu dia ikhlas tak ikhlas. Ini puji yang melampau-lampau. Jadi jangan terlalu banyak sangat memuji yang kita tengok. Kalau dia puji, kalau dia semangat dan dia tak pernah bantah pujian tadi. Kecuali dia kata, janganlah kamu memuji saya tidak sebagaimana yang kamu sangka. Ini lain. Ini ada orang ini yang adanya dia tadi menyedari akan diri dia. Saya bukan. Tapi kalau orang puji dia diam saja. Kau tambah ibadat dia. Orang duk puji duk diam saja, bantah tak pernah bantah. Bantah tak pernah bantah, tak pernah kata, tak pernah nafi pun. Sedangkan benda tu tak patut bagi diri dia. Mana patut dapat pujian? Atas dasar apa kita nak dapat pujian? Atas dasar ilmu?